Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita bertemu kembali untuk sesi pembelajaran seterusnya. Okay, awak akan bersama saya, Cikgu Mustafa untuk kursus Makroekonomi DBF 1163. Okay, dan hari ini kita cuba lihat chapter yang pertama, iaitu pengenalan kepada ekonomi. Okay, di mana dalam chapter yang pertama ini, pelajar akan dapat mentakrif bidang kajian ekonomi, iaitu mentafsir dan tahu apakah bidang dalam ekonomi. Yang kedua, pelajar dapat mengklasifikasikan jenis barang dalam ekonomi. Yang ketiga adalah pelajar akan dapat menjelaskan konsep keluk kemungkinan pengeluaran. Seterusnya, pelajar akan boleh menghuraikan sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran. Yang kelima, menjelaskan sistem ekonomi Islam. Dan yang keenamnya adalah membandingkan sistem ekonomi. Kita akan lihat kebaikan dan keburukan. Okay? Jadi untuk sesi yang pertama ni, kita just go through. Kita akan lihat kepada apa itu bidang kajian ekonomi terlebih dahulu. Okay? Okey, jadi kalau dilihat pada skrin ini, definisi ekonomi adalah ekonomi merupakan satu kajian sains sosial, kajian sains sosial tentang bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad, untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Contohnya, kita ada duit RM20. Jadi, kita nak membelanjakan duit RM20 itu mengikut apa kehendak kita. Jadi, kita kena melihat bagaimana kita menguruskan duit RM20 itu bagi memenuhi kehendak kita yang tidak terhad. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada unit-unit ekonomi. Okey, jadi kalau kamu lihat pada slide ini, unit yang pertama iaitu kita namakan sebagai isi rumah, isi rumah, di mana apa yang dimaksudkan sebagai isi rumah ialah individu atau sekumpulan individu yang membuat keputusan ekonomi secara bersemuka, dan objektif isi rumah adalah memaksimalkan kepuasan daripada penggunaan barang dan perkhidmatan. Unit yang kedua iaitu firma. Firma pula adalah satu unit ekonomi organisasi yang mengeluarkan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Contohnya kedai, syarikat, itu kategorinya firma. Kilang, objektif firma untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan kaedah pengeluaran yang paling cekap untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi dua unit yang pertama iaitu isi rumah. Isi rumah kita lah, individu ataupun sekumpulan individu. Maksudnya satu rumah tu. Firma pula adalah seperti syarikat, kilang, industri, itu adalah firma. Seterusnya kita lihat unit yang seterusnya iaitu kerajaan. Kerajaan merupakan satu unit ekonomi yang mengawal aktiviti ekonomi isi rumah dan firma melalui undang-undang. Contohnya kerajaan Malaysia lah. Dia dah menetapkan undang-undang. Yang kedua, objektifnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan memaksimalkan kebajikan masyarakat.
Dan seterusnya unit yang keempat iaitu sektor luar, iaitu sektor asing, iaitu unit ekonomi yang terlibat dalam kegiatan perdagangan antarabangsa apabila menjalankan kegiatan ekspor dan import dengan negara lain. Okay, objektifnya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Okay. Jadi dua unit ini, kerajaan dan sektor luar iaitu asing, okay, dua ini adalah benda yang global. Yang mana dua ini kita akan cuba belajar di dalam makroekonomi. Okay, makroekonomi. Okay, sebab ia adalah meluas. Okay. Dan dua unit yang sebelum ini, okay, iaitu isi rumah dan firma ini, kamu akan belajar di dalam mikroekonomi. Okay. Okay, kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. Jadi dalam ekonomi, awak kena tahu apakah sumber ekonomi itu. Yang mananya sumber ini kita kaitkan kepada input yang secara relatif bersifat kekurangan yang diperlukan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okay, jadi ianya terdiri daripada 4, okay, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, jadi kita go through satu. Okey, jadi kita lihat satu persatu apakah yang dikatakan sebagai buruh. Okey. Buruh merupakan individu yang menawarkan tenaga secara mental dan fizikal untuk menghasilkan output. Okey, sebagai contoh buruh mahir, separuh mahir dan tidak mahir. Okay, jadi buruh ni seolah-olah macam pekerja. Sebabnya dia akan mengeluarkan tenaga secara fizikal, okay, dan mental untuk menghasilkan barangan ataupun produk ataupun perkhidmatan. Yang keduanya adalah tanah. Okay, tanah pula merujuk kepada sumber alam semula jadi yang merangkumi sumber di daratan, lautan dan di dalam bumi. Okay, contohnya adalah seperti hutan, galian. Okay. Yang seterusnya adalah sumber yang berikutnya adalah modal. Okay, modal pula kita melihat kepada barang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai input bagi mengeluarkan barang lain. Okay, contohnya adalah seperti bangunan, mesin dan jentera. Okay. Dan last sekali iaitu usahawan. Okay, usahawan kita merujuk kepada individu yang mempunyai kemahiran menggabungkan sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Maksudnya dia gabungkan kesemuanya, buruh, tanah dan modal ini untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey. Jadi ada 4 sumber. Seterusnya kita pergi pula kepada masalah ekonomi. Okey, jadi dalam ekonomi ada 3 konsep masalah ekonomi, iaitu kekurangan, yang keduanya pilihan, dan yang terakhirnya iaitu kos lepas. Okay. Jadi kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kekurangan, pilihan dan kos lepas ini. Okay. Kekurangan merujuk kepada satu konsep yang membandingkan antara sumber ekonomi yang bersifat kekurangan dengan kehendak manusia yang tidak terhad. Okay. Maksudnya individu kekurangan pendapatan. Okay. Jadi itu maksudnya kekurangan, tetapi dia ada kehendak yang tidak terhad. Okay. Maksudnya kekurangan ini akan memaksa kita sebagai individu untuk membuat pilihan. Okay, akan maksa kita sebagai individu untuk membuat pilihan. Okay, jadi apa yang dikatakan sebagai pilihan itu?
Okey, pilihan pula adalah masalah kekurangan tadi yang menyebabkan kita tidak dapat memenuhi kehendak, jadi kita terpaksa membuat pilihan. Okey, dan pilihan ini melibatkan keputusan tentang kehendak yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Jadi kita kena buat pilihan yang mana yang kita perlukan keutamaan kita. Dan hasilnya wujudlah satu konsep kos lepas. Okey? Di mana kos lepas ini ialah pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan kerana membuat pilihan yang satu lagi. Contoh yang saya boleh bagi adalah jika kerajaan ingin membina sebuah sekolah atau membina sebuah hospital. Okey. Jadi disebabkan kos yang tinggi, kerajaan terpaksa membuat pilihan. Sama ada membina sekolah ataupun membina hospital. Jika kerajaan memilih untuk membina hospital, maksudnya kos lepasnya adalah sekolah. Itu kita ambil contoh yang besar lah. Kalau kita lihat pada contoh yang kecil, katakanlah awak ada duit RM50. Okay, RM50. Awak nak beli baju jersey Adidas yang berharga RM45. Okay, jadi dan juga pada waktu berkenaan awak hendak menggunakan duit pergi ke balik kampung yang mana tiket awak balik kampung bernilai RM47. Okey, jadi awak terpaksa buat pilihan sama ada awak nak balik kampung ataupun awak nak beli jersey. Sebab duit awak ada RM50 je. Jadi kalau awak pilih untuk awak beli jersey yang berharga RM48 tu, maksudnya kos lepas awak adalah awak tidak boleh balik kampung yang bernilai RM47 tiket awak tu. Okey, tiket bas awak untuk balik kampung yang bernilai RM47 tu, itu adalah kos lepas. Sebab awak dah buat pilihan untuk beli jersey. Okey, itulah tiga konsep masalah ekonomi yang awak kena tahu, iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, jadi untuk kelas seterusnya nanti kita akan go through pula melihat apakah masalah asas ekonomi. Okey, kat situ ada 3 masalah asas ekonomi. Saya go through dulu untuk persediaan awak kelas seterusnya, iaitu apa dan berapa, bagaimana, dan last sekali adalah untuk siapa. Okey. Jadi ketiga-tiga masalah asas ekonomi ni nanti kita akan cuba bincangkan dalam kelas seterusnya. Jadi itu saja untuk saya pada hari ini. Okay. Sampai berjumpa kembali untuk kita pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.